Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Selamat pagi untuk sesi bangun. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran secara langsung sekali lagi pada jam 9 pagi hari Selasa, 7 Januari 2019. 2020. Hai, dah 7 hari dah, masih lagi 2019. Okey, so tepat jam 9 pagi alhamdulillah bersiaran secara langsung dari Shah Alam Rich Q. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ni sangat awesome pada saya sebab saya dalam semangat yang tinggi, energi yang tinggi. In a sense saya rasa bersyukur. First kali saya nak anda semua bersyukur. Saya bersyukur sebab hari ni adalah hari yang ke-16. Hari yang ke-16 saya live berturut-turut di support group EFP. Dan hari ini di Nak Urus Bisnes saya live selama 9 hari berturut-turut. So berikan tepukan kepada anda sahaja. Berikan tepukan kepada anda. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bukan mudah untuk committed untuk setiap hari cuba berikan yang terbaik. Untuk beri the best. Untuk pastikan anda semua dapat setiap pagi kejutan bangun daripada kami di Richworks. So saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada anda atas komitmen anda. Dan sebelum kita teruskan, saya nak anda bantu saya. First, saya nak anda munculkan diri. Munculkan diri, bagi tahu situ anda siapa, bagi salam ke, bagi tahu anda tonton dari mana, anda tengah buat apa atau apa-apa saja. Just nak tahu. Okey, macam pagi, selamat pagi Puan Noni. Terima kasih Puan Noni, dia setia menonton saya. Terima kasih banyak-banyak Puan Noni. Tokek kek dari Melaka. Terima kasih Cikgu Kapten. Cikgu dan juga Kapten ni bukan calang-calang orang, bukan biasa-biasa. So minta anda juga dah munculkan diri, especially dekat Nak Urus Bisnes ni, mana lagi pergi orang-orang ni semua. Minta tolong tag mereka di grup Nak Urus Bisnes. Dan di FB EFP support group. Terima kasih Cik Faiz, Puan Cik Faiz. Dari mana tu tadi dia kata? Dari restoran Pit Station. Pit Station tu dekat mana? Okey, first of all saya nak ucapkan terima kasih dan saya nak anda tolong bantu saya. Adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? So kalau jelas minta tolong bagi tahu situ, tulis jelas. Kalau semua jelas okey, dan kalau semua jelas saya nak anda bayar saya punya live, sesi live pagi ni. Saya nak anda bayar saya. Bayar macam mana? Saya nak anda bayar saya dengan belanja love dengan like laju-laju. Belanja love dengan like sebanyak mungkin. Saya nak minta anda bantu saya belanja love dan like sebanyak mungkin. Tolong bantu saya belanja love, belanja like. Belanja. Okey, boleh? Terima kasih sebab tolong belanja like, belanjalah love, like apa semua. Terima kasih Tuan Asrul Hadi. Terima kasih Cik Zaihayati Gani dari close group Nak Urus Bisnes. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni hari yang awesome sebab hari ni hari kedua pada minggu baru 2020. So saya rasa sangat macam mana, pagi ni saya lebih semangat, lebih segar sebab pagi ni saya ada something yang saya tak puas hati. Something yang saya tak puas hati. So bila saya tak puas hati, saya bengang. Bila saya bengang, saya macam tiba-tiba saya macam geramnya. Ada something benda saya sangat tak puas hati hari ni. Saya tak boleh sebut apa. Tapi saya sangat tak puas hati. Bila saya tak puas hati, saya fikir okey, tak apa. Tarik nafas, tahan, hembus, dan saya seriously akan buat yang lagi bagus sekali. Bila saya tak puas hati itulah saya akan lebih, energi saya lebih tinggi. So basically bagi mereka yang pernah hadir program EFP boleh nampak. Bila saya marah tu, dia akan jadi lebih padu. Siapa ingat lagi? Siapa ingat bila saya tengah marah tu macam mana rupa dia? So tak adalah, bukan pasal macam tu. Pada saya, lebih baik kita tengah geram, marah ke apa, kita jangan terus mengamuk. Kita relax, tenang dan kita channelkan ke tempat yang betul. Boleh? Okey, 2020 tak boleh buat cara sama lagi. Tak boleh tiba-tiba nak baling barang ke apa, tidak. Saya bukan cakap saya baling barang, saya bagi contoh je. Jangan pula nanti macam-macam pula. Okey, cakap orang sebelah jangan macam-macam. Cakap orang sebelah bangun. So dah okey. Tadi tak ada pun orang belanja love dengan like ni, macam tak ada je. Belanjalah sikit. Dah lah sesi ni percuma. Hari ni dah lah hari keberapa berturut-turut dah kita live ni. Which is a very awesome job untuk anda sebenarnya. Sebab saya nampak individu yang sama je yang selalu tonton. Okey.
Saya nak anda tolong saya, yang sekarang Puan Diana tengah buat dengan Tuan Fahmi tengah buat. Mereka sedang tag semua kawan-kawan mereka. Terima kasih Puan Diana. Dia tag semua gang Spire dia. So siapa kat dalam ni? Gang Titan. Tu dia. Cikgu Manis. Cikgu Manis ada. Tuan Husnil Mah. Orang hebat ni. Saya memang respect dia. Ada kelas memandu dari Sarawak. Tolong tag gang Titan anda untuk tonton pagi ni. Kalau boleh lah. Wah, Tuan Nasul sendiri yang tag saya. Yes, terima kasih Cik Norida Ramli. Terima kasih kepada sebab saya tag sendiri. Okay, good. Okay, so hari ni kita nak try untuk buat live ni setengah jam. Short and sweet. Bukan short and sweet, dia tak ada short, dia actually precise and sweet. Dia tak short lah setengah jam. Setengah jam tak kira short. Tapi saya try untuk follow lah waktu. Biasa akan drag sampai 40 minit. Ada kadang-kadang jadi 50 minit. So saya tak nak ambil masa anda terlalu lama. Saya nak bagi tahu yang okey, yang basically dah. Ini je nak bagi tahu, nak cover ni je. So adakah anda bersedia? Are you ready? So angkat tangan kalau anda ready. Tulis situ ready untuk topik hari ni. Angkat tangan. Ready. Okey? Good job. Tulis situ ready. So sebelum tu saya akan mulakan tentang apa topik hari ni. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada ramai ready ni lagi. Mana ready korang ni? Tak nampak pun ready ni. Ada lagi ke tak ni? Ke cakap sorang-sorang ni? Terima kasih Puan Diana, dia sibuk lah tag. Terima kasih Puan Wani, Esyaza Wani Esa. Terima kasih. Dia ada something, dia PM saya tak sempat nak balas lagi. Okey, terima kasih Tuan Husil, terima kasih Cikgu Manis, semua. Okey. Apa saya nak share dengan anda hari ni adalah tentang current account. Nak buka current account, account semasa. Of course, mungkin ada di antara anda dah, topik ni pun nak kena ajar ke? Saya dah ada current account dah. Ni apa ni? Saya tak puas hati. Sekejap, ada satu benda best ni. Saya hari ni pun tak pasti. Bila saya cakap nak bayar tax, tapi ada yang kata nak buat apa. Ni saya nak tunjuk juga ni. Saya akan berjaya dan bayar tax. Okey, bagus Cik Noridah Ramli. Sekejap, ada satu benda best ni. Sebelum saya start topik ni. Puan ke Cik, tak pasti. Cik Noridah Ramli dia kata dia tak puas hati bila dia cakap dia nak bayar tax, tapi ada yang kata buat apa bayar. Ni buat saya nak tunjuk juga ni yang saya akan berjaya dan bayar tax. Okey, wow, padu. Terima kasih Cik Noridah, tahniah. Tak apa, nanti kita cerita pasal tax ni. Macam tiba-tiba terbakar pula ni. Semua hari ni semua orang terbakar. Semua orang hari ni macam marah. Hari Selasa ni tiba-tiba semua orang marah. Sebab saya marah, semua orang marah. Jangan. Cakap orang sebelah, jangan. Okey, so hari ni kita nak cerita pasal current account. Tentang nak buka current account, dan saya rasa ini adalah topik yang basically saya ada ajar sewaktu baru-baru ni. Saya ada run bulan Disember program EFP. Okey, saya ada run program EFP Disember. So program EFP Disember ni saya run, ada satu topik yang saya tak go through dengan agak deep. So saya nak go through sikit. Kalau anda ada buku EFP Disember, anda pergi ke muka surat 81. Buka muka surat 81. So saya akan, itu sebagai reference dia bagi anda di dalam grup Nak Urus Bisnes. Nak dapat buku macam EFP ni, boleh tulis situ nak EFP, ataupun tulis PM kami ke apa. So tim kita akan bantu untuk anda dapatkan buku yang sangat awesome ni. Buku yang sangat awesome ni. Buku EFP ni, ada hamster ni. So buka muka surat 81. Kalau boleh lah, kalau tak nanti later lah. Okey. Dekat muka surat ni 81 ni, saya ada senarai semak untuk buka akaun semasa untuk entiti perniagaan. Okey. Apa yang menarik tentang topik hari ni adalah saya nak ajar basic. So basic macam mana nak buka akaun, apakah benda yang betul anda kena buat, apakah cara nak mulakan. So itu sebabnya saya nak minta bantuan anda. Alang-alang kita dah cover topik ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta bantuan anda. Okey. Bagi anda yang ada, contoh, anda ada orang yang, anda adalah founder produk, anda ada agent stokis yang baru start nak buat bisnes, dia nak buat bisnes dengan betul, suruh mereka join group Nak Urus Bisnes kalau mereka belum pergi EFP. Kalau mereka dah pergi program, tak pernah pergi program, join group Nak Urus Bisnes. So mereka yang dalam group Nak Urus Bisnes ni akan buat apa tahu? Mereka boleh tonton balik live ni. So that dia akan jadi satu guidance untuk mereka nak buka account. Ini satu benda yang penting. Kalau anda nak beri manfaat kepada orang, suruh dia orang masuk grup Nak Urus Bisnes. Especially bagi mereka yang dah pernah pergi kelas EFP, tahu betapa bagusnya kitab EFP tu, bawa mereka pergi grup Nak Urus Bisnes dulu so that mereka tahu kenapa mereka kena daftar EFP.
Bagi mereka yang di dalam grup Nak Urus Bisnes ni pun sama juga. Ajak semua orang masuk grup ni sebab ada banyak konten yang sangat, yang percuma, yang masih lagi ada, saya tak delete lagi. Tolong pergi suruh mereka masuk grup Nak Urus Bisnes ni. You all dekat grup Nak Urus Bisnes pun tolong juga. Terima kasih Cik Tengku Fatih Al-Hafiz, Nak EFP. Nanti tim kita akan bantu PM. Okay, so dah buka muka surat 81, especially mereka dalam EFP group. Okay, cun. Okay, benda pertama anda kena fikir dalam checklist ni ada 3 jenis perniagaan yang biasa, yang standard lah. Satu adalah enterprise, satu PLT, satu senian berhad. Kalau anda tengok checklist ni, saya ada dia punya checklist ni. Anda tengok checklist ni. Okey, nampak checklist ni? Okey. Ada yang kena tick, ada yang tak kena tick. Maksudnya apa tu? Maksudnya different entity, jenis perniagaan, dokumen yang diperlukan tu berlainan. So apa yang saya nak bagi tahu hari ni, ada step-step dia, ada 5 step penting ataupun 5 aspek penting bila anda nak daftar buka current account semasa dalam bisnes. Okey? Okey, tapi yang pertama sekali, dia bukan pertama, yang nombor kosong. Sebenarnya ada 6, tapi kriteria nombor kosong ni. Nombor kosong ni apa? Okey, tengok saya, nombor kosong. Nombor kosong ni apa tau? Nombor kosong ni adalah pastikan bisnes anda berdaftar dulu. Pastikan bisnes anda berdaftar dengan SSM. So, kalau sama ada anda berdaftar sebagai enterprise ke, sebagai PLT ke, sebagai senian berhad ke, anda kena daftar dulu sebelum anda boleh buat keputusan untuk buka current account di bank. Faham ke tak faham ni? Ingat saya repeat balik. Untuk saya bagi hari ni 5 panduan. Kita panggil guidance lah, guideline, 5 guideline. Tapi guideline yang paling penting sebelum dapat yang 5 ni ada nombor kosong. Maksudnya sebelum tu lah, kosong dia adalah mesti daftar SSM dulu. So, kalau belum daftar SSM dulu, barulah buat apa yang saya nak cakap ni. So, cakap orang sebelah, kau dah daftar SSM belum? Tanya. Kau dah daftar SSM belum? Yang dalam EFP mungkin dah, sebab dah kena grill dengan saya, dah kena bakar dengan saya suruh daftar, sebab itu topik 1. Topik 1 di EFP, kita suruh daftar SSM dulu. Sekarang kita nak cerita pasal nak buka current account. Okay. First, bila anda dah ada daftar SSM, anda decide nak buka current account, anda kena pilih. Yang pertama, anda kena pilih apa tau? Anda kena pilih nak daftar, nak buka current account ni secara online ataupun secara offline. Saya ulang balik. First guideline, first tips, anda kena pilih nak daftar online atau offline. Okay, apa bezanya tuan-tuan dan puan-puan? Cakap orang sebelah, apa bezanya? Tanya, apa bezanya? Okay. Bezanya tuan-tuan dan puan-puan, bezanya adalah kalau anda daftar online, semua anda deal dengan offline. Cuma tengok saya, bila deal berdaftar secara online, yes, anda tidak perlu pergi ke bank, anda tidak perlu bersusah payah untuk bawa kereta ataupun naik Grab atau naik motor. Pergi daftar, pergi login dekat online, anda cuma just hantar dokumen semua dekat ni lah, dekat secara maya. Yang saya nampak, yang setakat saya punya research setakat ni, saya rasa yang betul-betul agak friendly untuk buka online ni adalah Bank Merah. Bank Merah dia bagus untuk daftar online. Tapi bank kuning atau bank-bank lain, saya rasa at the moment ada yang masih boleh daftar online, especially macam bank-bank international atau bank-bank established. Okey, anda boleh buat online, tak ada isu. Dia ada FAQ, frequently asked question, dia ada soal jawab kat dalam tu, anda boleh call diorang nak tanya macam mana nak buat. Tak ada isu. Cuma, isu saya tentang daftar online ni adalah seperti biasalah. Bagi anda yang dalam grup ni, kebanyakan anda ataupun anda yang basically saya rasa senang je. Saya lebih suka style offline. Sebab kalau you tanya saya, personally saya suka style offline. Sebab apa? Saya suka pergi bank dan bercakap sendiri dan tanya sampai saya puas hati. Dan pada saya sekali je kena pergi bank ni. First tu, nak kenal officer. Lain kali kenalah pergi bank untuk simpan duit tu, itu cerita lain. Tapi pada saya, masa nak buka account ni, alang-alang you nak buka account, you tanya semua benda yang you nak tanya. That's why saya suka kalau decision dia pergi secara offline. Cuma ada satu benda yang anda kena buat sebelum anda pergi daftar untuk buka bank ni. Nak buka account bank ni. Okay.
Itulah tips ataupun guidance yang kedua, guideline kedua. Siapa nak tahu say I? Okay, siapa nak tahu nombor 2 apa? Okay, kalau nak tahu nombor 2, tolong tulis tu. Tulis itu 2. Tulis 2. Tulis 2. Terima kasih Puan Nura. Dia kata yes, first time lebih baik buat offline. Make sure pendaftaran tu betul. Yes. Actually tu satu lagi sebab lah kenapa saya suruh buat offline. Sebab kalau pakai online kadang-kadang tersalah. Hantar, lepas tu kena buat lagi. Nak dapat orang tu punya bank officer punya reply pun kadang-kadang lambat. So saya memang lagi suka buat offline. Sebab, okay. Poin yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum pergi bank atau sebelum anda daftar secara online, apa saja sebelum tu, sediakan dokumen sokongan, supporting document. Contoh, nak kena ada IC pemilik, nak kena ada daftar SSM, nak kena ada apa lagi yang saya ada, borang-borang SSM semua yang dah di-CTC kan. Apa lagi, kena ada resolution syarikat, kena ada semua ada lah, semua ada. That's why semua tu bagi mereka yang hadir kelas EFP, tengok balik muka surat 81. Tengok balik muka surat 81, refer balik dekat senarai semak ni. Senarai semak buka akaun semasa untuk entiti perniagaan, muka surat 81. EFP Disember sahaja, muka surat 81. EFP sebelum tu ada juga, dan EFP sebelum tu satu lagi saya bagi helaian kertas. So seriously, Cikgu Kapten, saya kena buat appointment pagi ni kat Bank Rimau. Yes, teruskan Cikgu Kapten buat appointment. Yes Puan Nura, offline tak kenal officer dan tak dapat minta business card. Betul. Satu lagi, betul, kena ada CHOP, kena ada entity business CHOP. Yes, terima kasih, CHOP syarikat, betul. Ada juga dalam saya punya list ni. Okay. Yes, kena ada CHOP. Tulis itu kena ada CHOP syarikat. Yes, CHOP business. So, CHOP paling penting kena ada CHOP. Saya kena tambah sikit lah kat sini. Kena tambah ada CHOP. Saya lupa nak letak kat sini. Dekat senarai semak tu. Okay, nanti tim saya kena tambah lah. Okay. Bila anda dah ada benda tu, ready? Prepare lah semua benda tu. Saya tak nak bagi tahu yang mana satu. Actually, benda ni semua anda kena tanya bank. Anda boleh tanya bank dengan apa tahu? Sebelum pergi bank, anda call dulu bank apa dokumen nak kena ada. Ataupun anda boleh tengok dalam buku EFP ni. Ataupun anda just tengok dalam dia punya senarai FAQ. Dia ada bagi tahu dokumen apa. Tu, saya pergi buka akaun dekat Bank Sotong, siap bawa pamphlet kahwin. Yes, betul? Betul? Satu lagi. Bagus juga tuan-tuan dan puan-puan, bawa you punya brochure, bawa you punya business profile. Sebab ada certain bank dia nak tengok anda ni wujud ke tak buat bisnes. Itu pun bagus juga. Itu pun bagus. Okey? So bagus, terima kasih kepada tadi siapa ni? Cik Pelamin Bajet Terengganu. Nama Cik Pelamin Bajet Terengganu ni apalah, selalu tengok live ni. Introduce sekejap, nanti dulu, sabar. Okey. So ready untuk poin seterusnya? Poin ketiga. Cakap orang sebelah 3. Tulis itu 3. Tulis itu 3. Poin yang ketiga. Okay, poin yang ketiga, guideline ketiga, tips ketiga. Okay, anda kena isi borang. Isi borang. Terima kasih. Nama dia Rohayu. Nama sedap Rohayu. Terima kasih Cik Rohayu. Tokey Pelamin Bajet Terengganu. Bajet ni, perkataan bajet ni berbahaya ni. Pelamin bajet ni. Minta murah aja nanti perkataan Pelamin Bajet Terengganu ni. Pada saya better you tulis Pelamin eksklusif ke Pelamin apa. Itu pendapat saya lah. Bila dia tulis nama bajet ni sebenarnya membunuh diri ni. Orang nak naik harga susah nanti. Itu pendapat saya lah. Okay. So dah ready untuk nombor 3. Tiba-tiba ada selingan pula. Tiba-tiba ada cerita pasal marketing pula. Itu pendapat saya lah. Okay. Pegawai Bank Rimau dah skodeng FB page bisnes saya. Yes, betul. Boleh juga Cikgu Kapten. Banyak pula selingan ni. Okey, nombor 3. Ready? Okey, nombor 3 adalah anda kena isi borang. Anda isi borang. Sebelum isi borang, anda tahu borang apa yang nak diisi. Sebelum anda isi borang, anda kena tahu basically ada satu elemen yang anda sangat-sangat kena tahu yang sebelum anda pergi bank ataupun isi dekat online. Okey, apa dia tu? Tadi ada seorang peserta tulis introducer. Introducer. Yes. Tak silap saya, Bank Rimau dia masih perlukan introducer. Saya rasa Bank Merah dia tak cukup ketatkan. Ada certain bank tidak perlukan introducer.
Ada certain bank, cakap orang sebelah, ada bank tak perlu introducer. Saya tak nak bagi tahu sebab kadang-kadang bank ni berubah-ubah. Dan dia pun nak tengok diri anda juga. Sebab kadang-kadang ada orang tu dia tak pernah ada, tak pernah wujud, dia perlukan introducer. Ada bank, introducer Maybank je. Yes, bank kuning. Sebab ramai sangat orang buka bank kuning, dia perlukan introducer. So sebelum anda pergi cari, sebelum anda pergi nak buka akaun bank, kalau contoh bank Rimau ni, dia perlukan introducer. Bank merah tak perlu introducer, betul. Bank merah tak perlu introducer, setuju. Actually kan saya cakap bank kena ada bank merah, bank kuning. So bagus kena ada. So bank kuning kena carilah introducer yang mana. Carilah kawan-kawan mana yang nak tolong. Boleh. So jangan jadikan tu sebagai alasan. Jangan jadikan tu sebagai alasan untuk tidak buka bank kuning ke bank apa yang perlu introducer. Sebab anda kalau nak maju kena usahalah sikit. Tu dia, Cikgu Kapten dia kata Bank Rimau kena ada introducer bisnes 1 tahun ke atas. Yes, betul. Okay. So, boleh? Boleh? Boleh buat. So, yang elemen ketiga ni, tuan-tuan dan puan-puan, elemen ataupun tips yang ketiga ni, isi borang dan juga tengok adakah bank tu perlu introducer. Kenapa pentingnya? Kenapa pentingnya untuk anda tahu semua benda ni? Sebab saya nak ajar anda supaya anda tak pergi bank, tiba-tiba anda disuruh balik. Saya nak ajar anda pergi bank je semua. Settle. Satu kali. Satu kali jalan dah. Lepas tu dah tak payah datang lagi. Tak payah nak ulang alik. Betul, bank muamalat saya rasa perlu introducer. Bank mana yang paling bagus untuk buka current account? Bank mana paling bagus? Tengok live semalam Cik Nurul Azrianti. Semalam saya ada cakap bank mana paling bagus. Saya tak cakap bank mana yang paling bagus. Saya tidak akan cakap bank mana paling bagus. Sebab saya tidak ada dalam kapasiti untuk bagi tahu bank mana bagus, bank mana tak bagus. Setiap bank ada kelebihan dan kekurangan. Tapi saya ada explain semalam, tengok live semalam, ada live semalam. Saya ada live semalam macam mana nak pilih bank. You all rasa tak saya hari-hari live, topik-topik saya semuanya senang-senang je, topik-topik yang bagus. That's why saya bengang gila, cakap orang sebelah bengang gila. Bila orang tak nak tengok sesi yang saya bagi secara percuma, yang bagi anda yang dalam support group EFP tak nak share link untuk masuk grup Nak Urus Bisnes. Sedangkan saya pun share dekat grup Nak Urus Bisnes ni. Walaupun dekat grup Nak Urus Bisnes ni makin lama makin tak ramai orang tengok. Dan sampai satu peringkat saya rasa tak payahlah buat live ni lagi. Penat-penat saya dah 15 hari berturut-turut ni dekat EFP dan 9 hari dekat Nak Urus Bisnes ni. Tapi masih lagi ramai orang tak nak tengok. So saya rasa better sampai satu peringkat saya pun dah lah cukup je lah. Baik saya buat kelas je. Ini saya buat free, tak dapat income. Saya accountant, saya nak berkira lah sikit. Tapi you all macam tak nak support je. So, tengoklah nanti macam mana. Dia takkan mungkin hari-hari lah benda ni. Sampai satu peringkat dia kena stop juga. Sebab kita pun tak dapat daya untuk buat live ni hari-hari. Kita tengoklah nanti macam mana. Okay? Boleh je. Saya okay je. You all semua dah banyak duit dah. InsyaAllah. Saya okay je. Okay. So, itu nombor 3. So, sekarang nombor 4. Nombor 4. Poin nombor 4. Okay, cakap dengan orang sebelah. Poin nombor 4. Tulis 4. Tulis 4. Lah, nombor 4. Nombor 4. Tulis 4. Okay? Tulis 4. Satu-satu grup yang aktif. Memang grup ni kena aktif lah. Aktif lah. Saya baru share dengan tim tentang cash flow. Apa tadi? Saya baru share program and link. Bagus. Terima kasih Cik Liana Bakar. Saya cubalah. Alah, biasalah. Kadang-kadang nak merajuk sikit. Tak adalah, actually saya buat je. Mana yang saya larat je. Saya tak boleh cakap. Saya boleh buat sampai bila. Saya buat selagi saya boleh buat. Okay. So, poin nombor 4. Poin nombor 4 penting. Poin nombor 4 ni tuan-tuan dan puan-puan dia melibatkan duit. Of course, soalan yang biasa orang tanya, deposit. Deposit nak buka current account. Okay. Deposit nak buka current account bergantung kepada bank dan bergantung kepada entiti bisnes anda. Dua benda ni. So, nak tanya saya berapakah deposit? Ada deposit yang serendah 500, ada deposit sehingga 3,000. Sehingga 3,000. So dia bergantung kepada bank. Cakap orang sebelah, bergantung kepada bank. Depend on the bank. So kalau bank cakap berapa, you follow je lah. Jangan you argue. Ni satu benda saya nak cakap dengan you all. Jangan buat anda nampak tak berapa cerdik lah. Ingat bagi siapa yang mereka pernah pergi kelas EFP, saya dah cakap banyak kali dah. Anda punya elemen penting adalah kena apa? Hashtag nampak bijak, betul? Hashtag nampak bijak, betul? So, jangan jadi tak bijak dengan pergi jumpa. Anda nak minta tolong bank ni
authorize anda punya buka account. Dah elok-elok you nak buka account tu, you dah depan officer ni, dah buka depan officer ni, tiba-tiba officer tu cakap, deposit RM3,000 tuan. Awak terus marah, baling pen pula depan officer tu. Apa ni? Saya pergi bank sana, bank warna purple tu. Ada bank purple, tak kisahlah. Bank warna pelangi tu. Dia cakap dengan saya, buka 500 je. Kenapa awak minta saya 3,000? Dah, awak pergi marah officer tu. Officer tu cakap, tuan atau puan, kalau tak suka buka sini, pergi cek bank lain. Awak dah lah minta dia tolong. Officer tu nak tolong buka current account. You pula boleh minta, boleh cakap, pergi marah dia balik. Kenapa 3,000? Saya nak cakap balik dengan anda. Hello, 3,000 tu deposit. Deposit tu kan duit awak. Nanti awak dah masuk 3,000 tu, awak keluarkan je lah balik. Dah, kenapa? Cakap orang sebelah, kau dah kenapa? Janganlah pula pergi marah dengan orang tu. Yes, ada bank 1,000, ada bank 500, tak silap saya. Adalah, ada. Mungkin dah tak ada, tak kisahlah. Tapi dulu saya pernah buat research, memang ada. Nampaklah bijak sikit. Janganlah pergi compare dengan bank lain. Lagilah awak dah lah, you all nak berbaik dengan bank tu, you all pergi marah dia pula. Orang tu nak tolong, pergi pula marah. So, tolong cakap dengan orang sebelah, kau dah kenapa? Kadang-kadang saya rasa ada orang ni dia saja cari pasal lah. Jangan cari pasal. You all nak minta bantuan orang, you kena ada adab, you kena hormat dengan orang tu. So, bila you dah hormat dengan orang tu, settlekanlah secara elok. Pada saya senang je. Tu duit kita. You masuk balik, sekejap lagi you keluar je lah balik. Tak ada isu pun. It's just that itu prosedur bank. Follow je lah. Kalau awak tak puas hati, ada satu cara. Buatlah bank sendiri. Saya pernah tahu ada orang argue saya benda ni. Bukan saya pernah dengar lah cerita officer. Saya baik dengan beberapa officer. Officer bagi tahu ada orang argue. Dia kata kenapa kena bayar 2,000, ada bank bayar 1,000. Itu ikutlah prosedur. Tapi itu kan awak punya duit. Apa yang awak nak takutnya? Ada terma minimum balance tak? Tak ada terma minimum. Adalah, ada terma minimum balance. Yes, betul. Ada Agrobank 500. Tu Agrobank. Ada tu bank pertanian nama-lama dia. So, faham ke tak ni tuan-tuan dan puan-puan? Saya sebenarnya macam ni lah. Saya akan live selagi saya boleh live. Saya akan usahakan untuk live setiap hari. Tapi cuma saya harap bila saya live ni beri manfaat. Dan anda sebenarnya, manfaat yang saya nak sebenarnya, saya sebenarnya ni selingan dah sekejap. Manfaat yang saya nak adalah anda bawa semua orang tengok live ni. Yang especially yang dekat grup EFP ni. Ramai gila orang minta nak masuk grup EFP ni. Saya takkan bagi. Kita kan ada syarat-syarat. Anda masuk grup EFP ni ada syarat, betul? Anda kena isi apa? Kena isi maklumat, kena bagi tahu pernah pergi EFP mana. Baru kita luluskan. That's why bagi mereka yang dalam grup EFP, ada kawan-kawan nak belajar, nak tengok live ni, bawa dia orang masuk grup nak urus bisnes. Kat grup nak urus bisnes ni ramai yang tak pernah pergi EFP. So that's why siapa nak pergi EFP tulis situ nak EFP. Itu yang kita bantu. Itu yang kita nak lagi ramai orang datang. Itulah cara anda beri manfaat kepada orang lain. Seriously 2020 ni yang paling bagus, benda yang paling bagus adalah beri manfaat kepada orang lain. Ajak orang lain belajar dengan benda-benda yang bagus. So salah satunya benda yang setiap pagi saya bagi live ni. Saya bukan nak membebel bagi pagi ni. Cuma saya rasa macam kecewa lah. Sebab ramai orang, kita bagi benda percuma, kita bagi benda yang betul, tapi tak nak orang tak nak share. Dan orang yang dah tengok dia pun kedekut, tak nak bagi tahu orang. So cakap dengan orang sebelah, jangan. Cakap dengan orang sebelah, saya orang bermanfaat. Okey ke tak okey ni? So kita dah 4, so sekarang kita yang terakhir, boleh? Guideline yang kelima, terakhir. Tulis situ, 5 last. Tulis situ, 5, tulis 5. So yang terakhir ni penting, saya nak recap balik apa yang saya cover masa EFP hari tu supaya anda tak lupa. Tapi yang 5 ni bagus. 5 ni bagus, especially bagi mereka di grup nak urus bisnes. Mungkin anda tak pernah dengar benda ni, so saya nak bagi tahu nombor 5. 5. Ready? 5 last. Last sikit je lagi ni. Boleh? Tulis situ 5, tulis 5, 5. 5, tulis 5. Saya nak tengok 5 ke last ke. Terima kasih Puan Nura. Dia pergi tadi dia dekat EFP, dia pergi pindah pula. Tadi dekat nak urus bisnes, pindah pula EFP. Cikgu Kapten pula daripada nak EFP pindah pula nak urus bisnes. Saya suka macam ni. Main acah-acah, pindah-pindah kaki kiri kaki kanan pula, macam main tenteng pula. Superb. Okey, 5 last. Ready? Okey, ready, cun. Okey, yang terakhir. Yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, paling best adalah tadi poin nombor 1 saya cakap sama ada offline atau online.
Tapi that's why saya, kalau you tanya saya suka you pergi offline. You pergi offline. You pergi kenal officer bank. Jangan anggap ni sebagai satu proses yang buang masa. Kita nak you kenal officer bank, dapatkan business card dia, you pun bagi business card you bagi you punya brochure, you bagi tahu you punya sampel produk, you bagi tahu you siapa, semangat tinggi pagi-pagi terus pergi bank. Satu lagi point saya nak bagi tahu, pagi-pagi pergi bank. Bank buka pukul 9 itulah you orang pertama nak pergi buka account tu. Sebab officer tu pun masih segar lagi. Dia masih semangat nak layan you. Kalau you pergi petang dah nak tutup, dia tengok muka you, dia bengang je. Sebab nak buka current account kan kena ada ambil proses, kena ada banyak benda nak kena isi. Ini awak datang nak buka bank account, datang pukul 4 petang. Bank tutup 4.30. Lagilah dia sakit hati. Lagi-lagi mungkin juga awak bank hari Jumaat tutup pukul 4. Awak datang pukul 3.45 nak buka current account. Memang dia menyampah nak layan awak. Datang pagi. Bagus datang pagi hari Isnin atau hari Selasa, awal minggu, datang pagi. Settlekan cepat-cepat. So, bila kita cakap pasal tips yang kelima ni, bukan pergi offline. Tips kelima bukan. Saya go back to tips nombor 1. Tips nombor 5. Okay, tips nombor 5, tuan-tuan dan puan-puan. Datang situ, request untuk fasiliti lain. Maksudnya, dapatkan semua fasiliti lain. So, contoh, pergi buka current account, datang terus tanya dia macam mana saya nak dapat akses online banking. Itu sangat penting, online banking, akses. Untuk dapatkan akses online banking. Okey. Yang kedua, dapatkan sekali, nak dapatkan buku cek. Kalau you masih nak pakai buku cek, pada saya, better you minta je buku cek selagi buku cek ni ada. So, buku cek kena ada. Buku cek mesti ada. So that, adalah reserve. Kalau nak pakai, tak pakai cerita lain. At least ada buku cek. Tapi kena simpan dengan baik lah. Dan ketiga, kalau perlu, nak dapat kredit card. Kalau perlu dan boleh. Saya tak nak cerita pasal kredit card, bukan dekat sini. Tapi especially bagi mereka dalam kelas EFP baru ni, saya ada explain pasal benda ni, betul? So, alang-alang pergi bank, minta sekali online banking, minta buku cek. Sebab dua benda ni sangat penting. Especially online banking. Sebab saya nak anda ada akses supaya anda boleh cek current account tu setiap hari 2 kali. Pukul 9 dan pukul berapa? Pukul apa? Pukul 6. Pukul 6. Okey? So, pergi bank. Ini yang saya harapkan anda buat lah. Kalau tak sempat buat, tak apa. Tapi at least anda dah start buka current account. So, point nombor 5 tu alang-alang pergi, minta segala akses. Jangan tanya saya macam mana nak dapat akses online banking. Tanya siapa? Tanya bank. Tanya officer bank. Tanya officer bank siap-siap. Macam mana nak buat current account, macam mana nak buka current account, nak buka online banking access ni. Siapa checker, siapa maker. Buat je terus. Sebab dia kadang-kadang dia punya proses dia adalah bila anda buka current account, dia takkan terus dapat online banking. Dia akan ambil masa. So, that's why masa pergi tu, settlekan sekali terus. That's why saya suka anda pergi terus ke bank. Supaya anda boleh tanya, boleh cepatkan proses. Lepas ni apa. So, you boleh clarify terus. Okay, cakap orang sebelah. Clarify terus. Dapatkan kepastian. Semua settle. Dan last satu lagi, point nombor 5 juga saya lupa nak sebut. Point nombor 5. Okay, point yang lebih 5 ni bagus. Terima kasih tadi ada seorang ingatkan saya. Tanya sekali bank macam mana nak apply untuk terminal credit card. Maksudnya mesin credit card tu. Mesin credit card yang zret bunyi kertas tu. Yang saya suka bunyi kertas tu. Terminal credit card. Minta sekali terminal credit card. Minta sekali macam mana proses dia. Tak adalah. Okay, tengok saya tuan-tuan dan perempuan. Anda pergi sana, buka current account, tak ada terus dia bagi mesin credit card tu. Kalau anda pergi bank, kebarangkalian ni adalah anda sepatutnya terus dapat nombor account. Sebab dia akan terus aktifkan nombor account anda. Tapi ambil masa untuk online banking, ambil masa untuk buku cek, ambil masa untuk you punya terminal credit card. Ada ambil masa. Tapi pergi minta. At least minta satu dulu. Sebab dia memudahkan klien untuk bayar. Dan terminal credit card tu, kalau boleh alang-alang minta yang portable punya. Macam dalam kelas EFP, saya ada share, saya tidak suka yang jenis hantar SMS tu. Saya lagi suka yang mesin berat tu, yang keluar kertas tu. Saya masih lagi old school. Sebab ingat tak bunyi kertas tu bunyi zret tu kan?
Bunyi kertas tu mendatangkan apa orang kata, maaf bahasa dia, nafsu yang best bila duit tu keluar. So saya harapkan anda ada perasaan macam tu lah, kalau boleh. Okay, so itu adalah 5 poin. So saya nak ucapkan tahniah kepada anda. Hari ni hari yang ke 16 16 ke 15 sebenarnya? 14. Actually bukan 15. Hari ni hari yang ke 16 rasanya dekat EFP ni. Yes. Sebab semalam 15. By right, hari ni hari yang ke-16 di EFP berturut-turut. Wow. Amazing. 16 hari live berturut-turut. Dan hari ni adalah hari yang ke-9. Yes? 7, 8. Ya, 9 hari. Dah live berturut-turut di Nak Urus Bisnes. So, berikan tepukan kepada anda. Tahniah. Sebab anda berjaya habiskan. Okay. Tengok ni lah. Ada satu cerita saya nak share. Terima kasih. Cik Ruzaini Ani. Apa dia cakap ni? Alamak, hang pula. Dia cakap semalam adalah hari ketiga saya ke kaunter bank in duit. Banker dah mula tanya, awak bisnes apa? Win saya. Yes, good job Cik Ruzaini Ani dari di grup Nak Urus Bisnes. Hari ketiga, baru hari ketiga dia pergi bank. Banker dah tanya dah, awak bisnes apa? Memang win lah. 24 hari lagi habis pantang. InsyaAllah lah 40 hari pantang. So tengoklah nanti berjaya ke tak berjaya. Okay, so itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu jangan habiskan dulu. Okay, apa saya nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan? Apa saya nak anda bantu saya, especially di support group EFP. Saya nak anda bantu saya. Saya nak anda tolong saya. Okay, kejap. Dekat EFP, dekat Nak Urus Bisnes ni dah mati dah pula. Okay, kejap. Dekat Nak Urus Bisnes, tiba-tiba kita gagal bersiaran. Okay, tak apa, tak ada isu. Nanti kita masukkan balik. Okay, kejap. Okay, tak apa. Apa saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah saya nak anda bantu saya untuk... kejap. Saya nak habiskan dulu dekat Nak Urus Bisnes ni. Okay, kejap. Okay. Sekejap. Kejap. Okey. Apa saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan, especially di support group EFP. Tunggu kejap. Okey. Kejap. Boleh tanya soalan ke? Belum lagi. Soalan belum lagi. Kita bank in setiap pagi kat kaunter, bukan CDM. Depend. Tuan Cikgu Kapten, depend kepada anda punya balance duit tu. Anda nak bank in dekat CDM ke? Anda nak bank in dekat... counter. Kalau ada sen, anda pergi bank in dekat counter. Kalau tak ada sen, anda pergi bank in dekat CDM. Okey. Okey, siapa saya nak anda bantu saya di support group EFP. Tolong bawa, ajak semua orang masuk ke group Nak Urus Bisnes, supaya mereka boleh tonton juga sesi pagi ni. Dan peringatan terakhir juga, saya akan ada sesi. Siapa sini dah daftar untuk kelas cash flow, kelas cash flow dengan kelas cost analysis mastery? Siapa sini dah daftar? Siapa sini dah daftar kelas ni? Kelas ni pada 19 dan 20 Januari saya akan run kelas tu sekali lagi, buat pertama kali untuk tahun 2020. So saya nak anda semua join. Siapa akan join? Saya harap anda semua boleh jumpa saya di kelas CDM. Terima kasih. Tuan Cikgu Kapten dia akan datang. Daftar combo. Yes, daftar combo. So, siapa sini akan daftar combo, jumpa saya di EFP nanti. Di kelas Smart Cash Flow dengan Cost Analysis Mastery. So, saya harap tak sabar nak pergi belajar. Terima kasih Cikgu Kapten. Macam mana banker tahu? Banker tahu apa ni Cik Norida? Simpan duit current bukan simpan dalam CB. Nombor akaun. Tengok kat nombor akaun. Kalau ada sen bank in kat kaunter. Yes. Memang best. Kelakar tak sempat mengantuk. Yes. Terima kasih. Okey. So, Puan Mas nak combo. Okey. Nanti tim saya akan bantu Puan Mas. Terima kasih. So, itu saja untuk pagi ni. Saya harap dapat jumpa anda balik. Anda di support group EFP, tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni kita ada sesi Q&A. Malam ni kita ada tetamu jemputan khas. Malam ni kita akan live dengan Tuan Azul. Kita insyaAllah akan live dengan Tuan Azul pada pukul 8.30 malam. So, saya nak anda jumpa saya pada malam ni bersama dengan Tuan Azul pada pukul 8.30 malam.
Terima kasih Cik Khairus Harun, dia dah daftar untuk cash flow. Terima kasih. So malam ni kita akan jumpa dengan Tuan Azul. So siapa ada soalan tentang branding, tentang logo, tentang design, so malam ni kita jumpa Q&A malam ni. Nanti kita akan naikkan poster di support group EFP. So saya nak anda tanya soalan dekat posting tu. So malam ni lah kita ada live dengan Tuan Azul. Okey? Boleh? Okey, so kita akan jumpa malam ni pada pukul 8.30 insya-Allah. So saya harap anda semua dapat join saya malam ni supaya kita akan dapat sambung kupasan yang menarik lah untuk malam ni. Okey? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton untuk sesi pada hari ini. Saya doakan anda kaya dan berjaya. So saya harap saya boleh jumpa anda secara live untuk kelas cash flow dan juga kelas cost analysis mastery. Okey? Boleh? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Malam ni pukul 8.30 Cik Nani. Okey, Puan Nani Dekan.